أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah menghimpunkan kita pada satu majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merahmati, memberkati serta meridai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini insya-Allah, marilah sama-sama kita niat iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, kitab kita Aqidatun Najin, muka surat 18, baris yang ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, maka yang keempat, yakni yang keempat daripada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib diketahui atas jalan tafsil satu persatu mengikut pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dari 4 daripada 13. Dan yang keempat daripada 20 daripada segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib diketahui dan diiktikad akan dia dengan secara tafsil pada pandangan Abu Mansur Maturidi, yakni yang keempat daripada 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, maka masih lagi kita duk bicara dalam sifat salbiyah, sifat yang bangsa pada takda, sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan, yakni ketiadaan perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani yang dibangsakan pada tak ada, yakni tak ada barang yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 5 perkara. Yang pertama yang tak layak ada pada Allah, iaitu permulaan ataupun awal. Yang kedua, tak layak ada pada Allah kesudahan ataupun akhir. Yang ketiga, yang tak layak ada pada Allah menyerupai makhluk. Yang keempat, tak layak ada pada Allah Ta'ala, iaitu berhajat kepada yang lain. Yang kelima, yang tak layak ada pada Allah Ta'ala, iaitu berbilang-bilang, sama ada pada zat, sifat dan juga perbuatannya. Baik, pada malam ini kita nak bicara sifat yang ketiga daripada sifat salbiyah dan sifat yang keempat daripada keseluruhannya. Apa kata dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah ni asal dia dari masdar, daripada kalimah khalafa. Karena kalau kita mengaji mengikut soraf, nah, kalimah ni asal daripada kalimah khalafa, madhi dia yukhalifu, nah, mudhari' dia mukhalafatan, itu masdar mukhalafah. Maka kalau kita nak mendalami sedikit untuk kita nak memahami, nah, akan apa dia yang tertulis itu, mukhalafah merupakan masdar daripada fi'il khalafa yang berada pada bab yang ketiga daripada nau' yang pertama, iaitu pada fi'il sulasi mazid harfan. Tu dalam ilmu sarah nah, ya tak ya apa kena sebut juga benda tu, sebab mudah-mudahan mana nak tahu lepas benda ni belajar sarah, nah, kita boleh faham, kita boleh reti. Sebab apa dia mari dalam bab ni? Yang mukhalafah dia mari dalam bab ni sebab nak menyatakan bersalahan di sini. Kalau kita tengok pada bab dia, dia punya bina dia wa binauhu lil musyarakah. Bina dia adalah bina musyarakah. Bab ni bina musyarakah. Siapa ada matan bina, dia boleh buka, nah, pada bab yang ketiga daripada nau' yang pertama, nah, daripada kalimah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan.
mauzunuhu qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Baik, maka ni pun sama juga, khalafa yukhalifu mukhalafatan. Bina musyarakah berarti bina musyarakah ni maknanya orang panggil apa? Syarik, bersekutu. Nah, bersekutu. Manakala bersekutu, maka di sini kita boleh faham Allah tidak menyerupai baharu dan baharu juga tidak menyerupai Allah. Mana saling tidak menyerupai. Allah tidak menyerupai kita, kita tidak menyerupai Allah. Allah tak menyerupai makhluk, makhluk tidak menyerupai Allah. Nah, maka kita nak menolak daripada puak-puak mujassimah yang berpegang kata Tuhan itu berjisim, Tuhan itu bertempat, nah, dan Tuhan itu beranggota dan sebagainya. Dan juga kita nak tolak golongan yang musyabbihah, nah, yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi kita bila kita faham dalam bab ni pasal apa dia mari dengan lafaz mukhalafah. Baik, kita tanda sikit pada papan kita insya-Allah. Kita masuk bicara, kita tulis sikit pada papan kita. Baik. Alhamdulillah, terima kasih siapa pilih. Terima kasih. Kenal dengan anda. Nah, mukhalafah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Okey. Asal mukhalafah, asal dia daripada fi'il khalafa. Khalafa yukhalifu, mukhalafatan mukhalafatan. Nah, khalafa yukhalifu mukhalafah. Jadi mukhalafah ni di segi pembinaan dia adalah apa ni? Bina lil musyarakati, bina masyarakat. Dalam bab nahwu apa ni bina masyarakat? Boleh kita tilik pada bab kalau mata bina ada bab ketiga daripada nau pertama. Baik. Bina masyarakat, orang panggil apa? Bermasyarakat. Syarikat. Bila syarikat? Kalau kita buat syarikat, saya buat haji Rahman, saya kena keluar modal, haji Rahman buat keluar modal, saling. Kita kena saling. Berarti dalam bab ni makna saling. Apa makna saling? Makna saling tidak menyerupai Allah. Allah tak menyerupai, baharu tidak menyerupai Allah. Allah bagi saling. Sebelah Tuhan tidak menyerupai kita. Itu sebab kita bercakap Pak Tuhan. Bila kita bercakap Pak kita tak serupa. Tak serupa. Maka saling tidak menyerupai antara satu sama lain. Tapi oleh kerana kita berbicara tentang Allah, maka kita kata persalahan Allah daripada tiap-tiap yang baru atau akan segala yang baru. Maka kita bahas sikit masalah lil hawadis sikitnya. Munafaat bagi orang yang kalau dia biasa mengaji nahwu, dia ada munafaat dia. Dan kita pun ada munafaat sebab terkadang bila kita mengaji, kita akan jumpa dua pentafsiran. Setengah kitab dia akan tulis bersalahan Allah bagi segala yang baru. Setengah kitab dia akan tulis bersalahan Allah akan segala yang baru. Jadi ada dua pemaknaan. Ada bagi segala baru, bersalahan Allah bagi segala baru. Ada satu lagi iaitu akan.
Maka di sini kita kena faham pasal apa. Kalau orang tanya terjemah dengan bagi betul atau dengan akan betul, maka kita jawab kedua-duanya betul. Tak ada salah. Dua-dua betul. Dua-dua kita, dua-dua cara betul. Oleh kerana bila kita faham di segi nama, bagi orang faham nama sikit-sikit, mukhalafah orang pakai masdar. Bila kalimah masdar, maka dia beramal sebagaimana beramalnya fi'il. Macam mana beramal sebagaimana beramal fi'il? Sekiranya kalau dia adalah fi'il muta'addi, maka dia perlu kepada maf'ul. Kalau dia fi'il muta'addi, muta'addi. Kalau fi'il muta'addi, dia nak kepada apa? Maka ta'alif dia ma yatajawazu fi'lul fa'il ila maf'ulin bih. Maknanya fi'il dia ni bukan setakat dia nak kepada fa'il, tetapi dia nak juga pada maf'ul. Maf'ul maknanya yang kena buat, bukan setakat si membuat saja, tapi nak sampai pada yang kena buat. Kalau bicara daripada fi'il lazim, kalau lazim dia bagi malam, dia bagi malam yatajawaz, malam yatajawaz, malam yatajawazul fi'lul fa'il ila maf'ulin bih. Maf'ulin bih bal waqa'a fi nafsi. Ni bahas di sini namun sebab kita nak faham kalimah, dia kena tengok kaedah mari dalam bahasa Arab atau apa dia. Semoga kita tidak tersesat dalam bahasa. Baik, bila kita tahu kata dia ni masdar, maka kita tahu kata beramal dia seperti beramalnya fi'il. Maka kita pilih kepada dia. Dia fi'il ni fi'il muta'addi ke fi'il lazim? Kalau fi'il muta'addi dia nak maf'ul. Kalau fi'il lazim dia tak nak maf'ul. Contoh yang tak mau pada maf'ul, kharaja Zaidun, telah keluarlah oleh Zaid. Kharaja Zaidun. Okey. Media mungkin. Kharaja Zaidun, maka dia tak perlu dah. Telah keluar Zaid akan tak ada. Dia ada, kalau ada pun dia ada raja. Telah keluar Zaid dari rumah minal bait. Dia tak ada maf'ul. Minal bait. Tetapi kalau fi'il yang ada maf'ul, contoh daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh Zaid akan umat. Mana umat ni maf'ul, kena pukul. Zaid si memukul, berarti dia nak kepada maf'ul. Maka di sini juga kita pilih fi'il dia fi'il apa. Maka kita tengok dia adalah fi'il muta'addi. Bila fi'il muta'addi, makna dia nak kepada maf'ul. Baik. Mukhalafatu bersalahan Allah. Allah tu mana oleh Allah. Berarti Allah lah yang bersalah. Allah itu sebagai fa'il dia. Mukhalafatu hu ni jadi fa'il. Yang bersalah itu siapa? Allah. Bersalah. Maka di sini ada masalah. Sebab apa ada masalah? Kerana faedah dia masdar, walaupun dia beramal sebagaimana beramal fi'il, tetapi amil dia lemah, pekerja dia, orang kerja dia lemah, tak boleh nak bawa maf'ul. Walaupun dia perlu dapat hajat kepada maf'ul, tetapi tak boleh nak bawa. Bila tak boleh nak bawa, apa perlu buat? Dia minta tolong. Bila tak boleh nak bawa tugas, dia kena minta tolong. Siapa nak tolong ni? Boleh
raja ni dia ada 9. Ya, wa yamin, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, Allah. Ada 9 raja. Hak mana tolong dia ni? Opungsu. Hak tolong opungsu ni mari tolong lil hawadis. Asal dia mukhalafatu ta'ala al-hawaditha. Mesti nak bagi dia di atas. Sebab maf'ul dia mansub. Bila mansub dengan fathah. Al-hawadis jamak taksir pada ketika nasab dengan fathah. Banyak kerja dengan majlis. No? Okey, tak apalah. Kita kata dia maf'ul, dia bagi di atas. Okey. Tapi pasal apa dia baca lil hawadisi? Oleh kerana tak baca hawadisa kerana masuk harajat. Harajat ni dia nak bagi dia. Aku main tolong aku nak bagi apa kat aku. Maka setengah ulama dia kata gini dah. Dia kerja tu pun siap. Baris ambil kahan. Makna apa ambil senang. Nah, jadi awak tak kata apa aku. Kerja selesai. Bila kerja selesai, maka setengah ulama dia bagi dua-dua. Lil hawalithi bagi dia bagi. Bukan setakat bagi. Dia bagi sekali dengan makna. Dia pun makna bagi. Sebab makna bagi lam itu bagi. Maka terjemahnya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baru. Maknanya baris pun ambil ke dia, makna pun ambil ke dia. Dua-dua dibagi semua. Tak kisahlah. Jadi selesai. Okey. Maka Allah lalu bagi ulama yang meraihkan lafaz. Dia meraihkan lafaz. Dia kira lafaz ada raja, maka makna pun bagi raja. Selesai. Ada satu pihak pula. Ini kita bincang tengok macam mana anak bagi buat kamu. Kalau kita belah dua boleh tak? Ambil separuh, ambil separuh. Kalau fair kan? Dia bagi kamu semua pun apa-apa pun. Kau bukan ada apa. Okey, tak apa. Lah ni bagi aku bagi kamu. Ambil bagi tu. Baca lil hawadisi. Tapi makna bagi aku. Sebab asal aku maf'ul. Maka ulama ada yang berterjemah bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baru. Itu dia tipu akan tu. Sebab apa? Asal dia maf'ul. Baik. Maka kita dah faham semua ni. Agak mudah-mudahan. Nah, kita nak faham daripada mana pasal apa lagu ni, pasal apa makna dia lagu ni, insya-Allah. Nah, makna dia lagu ni sebab bina dia masyarakat. Nah, lafaz dia lagu ni sebab ada ulama yang meraihkan lafaz dan ada ulama yang meraihkan makna. Kerana makna asal makna. Baik. Selesai situ insya-Allah. Kerana bab ni dia panjang, dia bukan pendek bab ni. Nah, bab cara bersalahan Allah Ta'ala akan segala baru ni agak panjang sehingga timbul banyak perselisihan. Nah, lagi perselisihan yang timbul yang banyak sekali adalah dengan para Wahabi. Nah, dengan Wahabi cukup ketara kita punya baik. Kita punya perbezaan kita dalam bab ni banyak berselisih dengan pandangan Wahabi. Sebab apa? Sebab para Wahabi, nah kalau tempat kita ni hak kuat sikit perlih lah. No, hak kuat sikit perlih. Bukan tak ada, Kedah pun ada. Tapi tidak menonjol. Nah, tidak menonjol. Dan kalau ambil tauliah pun, kalau depa tidak panggil apa? Kalau depa tak tipu pemeriksa tu, maknanya depa tak akan dapat lah. Tak akan dapat tauliah.
Dan sekarang depa mula apa panggil apa? Hak depa duk kata kat Syiah tu. Apa dah? Kalimah depa sebut. Mana depa tipulah. Apa dia panggil? Ya Allah ya Tuhanku. Gelap. Taqiyah. Nah, dulu dia marah. Dia marah kepada Syiah kerana Syiah banyak taqiyah. Nah, banyak taqiyah. Dia jumpa dengan kita, dia buat macam ahli sunnah. Nah, bila duduk sama mereka, jadi Syiah lah. Bila duduk dengan kita, dia buat ahli sunnah. Duduk sama mereka, Wahabi. Jadi mereka lah ni mula menghalalkan taqiyah. Nah, kalau nak ambil di Kedah boleh. Dia mengaji pula asin hak kita mengaji ni. Mengaji juga. Mengaji asin hak kita mengaji, tujuan nak bagi dapat tahu tauliah. Untuk periksa saja. Tu cara depa. Kerana apa kata depa? Kerana hajat kita di depan nu lagi besar. Tujuan kita nu lagi besar depan. Tak apalah kita menyamar menjadi ahli sunnah zat. Periksa sifat 20 hurai satu-satu. Oh, faham. No, sekadar dapat tauliah. Nah, bila dah dapat kat depa, tak ada apa, tauliah dah ada. Ada keizinan mengajak. Maka dia mula masuk jarum-jarum dia. Nah, cara pahaman-pahaman Wahabi. Maka mereka yang sangat ketara, kalau kita tengok kita jangan tengoklah masalah khilafiyah. Ada apa tak bagi tahlil ke, tak bagi talqin ke, tak bagi maulid ke, tak bagi zikir kuat ke, apakah itu masalah khilafiyah. Cuba tengok masalah tauhid. Dalam bab menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihah, kebanyakan mereka menterjemahkan dengan zahir ayat, dengan tidak mentakwil atau menyerah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala akan makna yang dikehendaki. Maka bila datang lafaz yadun, depa akan terjemah tangan. Tuhan ada tangan. Wajhun, Tuhan ada muka. Nah, rijlun, Tuhan ada kaki. Nah, yanzilu, Tuhan turun. Jaa, Tuhan datang. Jadi tak ada takwil. Maka kelihatan di situ mereka telah pun menyerupai Allah dengan yang baru. Bila kita bahas, dia kata dak, bukan kita nak kata Tuhan yang hebat. Kita tanya balik, Tuhan kata lagu tu, hang tahu kata Tuhan nak lagu tu? Padahal kita wajib kita tanzih, wajib kita mensucikan Allah daripada menyerupai baharu. Serupa tu tak boleh. Duduk di atas, turun daripada atas ke bawah, Tuhan di langit, Tuhan di aras. Ni semua nak bahas dalam sifat ni. Mereka pegang betul straight tu. Tuhan mana? Senang. Duduk atas aras. Nah, atas aras, tengah kata atas langit. Kita tanya yang mana satu, aras ke langit ni? Dia kata sama aja. Tak sama. Langit ada 7, aras ada 1 ya. Mana nak sama? Jangan kelirukan orang. No. Mesti dengar dia kata atas aras. Banyak duk bahas. Kita buka YouTube memang jumpa. Nah, dengan macam-macam alasan, kerana Allah sendiri yang menceritakan. Baik, kita pun sama juga, Tuhan yang menceritakan. Tetapi Allah Ta'ala dah bagi dah. Dah bagi tip. Bagaimana Allah Ta'ala bagi tip? Buka dalam suratul Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat
fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Agak panjang juga ayat dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Ni sebelum kita masuk tajuk dengan lebih detail, kita sebut dulu apa yang sangat bercanggah. Nanti kita akan bicara juga di dalam. Allah Ta'ala menyebut huwallazi, Allah Ta'ala lah yang anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad kitab, Quran. Minhu, min tu apa panggil min tab'id. Setengah daripadanya, setengah daripada Quran tu ada ayatun muhkamat. Ada ayat yang muhkam, ayat yang teguh, ayat yang tak perlu kepada takwil. Datang lagu mana, pakai lagu tu. Bukan semua ayat boleh pakai betul-betul gitu. Tuhan dah sebut dah, setengah daripadanya ayat muhkamat, ayat yang tidak ada kekeliruan langsung. Tengok boleh kita pakai makna zahir kerana tak ada keliru. Nah, jadi kita baca pun tak keliru. Nah, tak ada menunjukkan menyerupai Allah dengan yang baru dah. Maka panggil ayat muhkam. Maka ayat muhkam ni kata Allah, hunna ummul kitab. Itulah ibu bagi segala kitab. Ibu, ayat muhkamat ni sebagai ibu pada Quran. Bila dia ibu, hak lain tu anak lah. Bila anak sesat, carilah ibu, kembali kepada ibu. Tu cara dia. Sebab tu Tuhan sebut hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu adalah ibu bagi kitab, ibu bagi Quran. Wa ukharu, dan ada ayat yang lain lagi kata Allah, mutasyabihat. Ada ayat mutasyabihat, ayat yang membawa kepada kekeliruan, ayat yang membawa pada kesamaran makna zahirnya. Takkan mereka tak baca ayat ni kot. Ayat yang membawa kepada samar makna zahir. Dia kata ayat mutasyabihat tu alif lam mim kaf ha ya ain sad. Ha tu huruf muqatta'ah. No? Nak terjemah tak leh tu. Yang kita dah bahas yang boleh terjemah. Sebab hak ni huruf bukan kalimah. Kaf ha ya ain sad. Nah, dia kata hak tu mutasyabihat. Hak Ar-Rahman 'alal arsy istawa bukan mutasyabihat. Hak tu muhkamat. La ilaha illallah. Sebab tu mereka mengisbatkan tempat bagi Allah. Nah, Tuhan kata wa ukharu mutasyabihat, dan setengah yang lain pula adalah ayat mutasyabihat. Ayat yang maknanya pada zahir tidak jelas dan membawa kepada keliru bila kita tengok. Sekali pandang menyerupai Allah dengan yang baru. Bermuka, bertangan, berkaki, di atas, di bawah, turun, jalan, sana, sini. Jadi keliru maknanya. Bila Tuhan sebut dua keadaan ayat ini, Allah Ta'ala sebut lagi. Tu yang kita heran, adakah mereka tak baca hal ni? Tuhan sebut apa? Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Tuhan kata, dan adapun orang-orang yang ada kecenderungan
di dalam hati mereka itu ke arah kesesatan. Fa ammal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka itu zaighun, ada kecenderungan kepada kesesatan, hati depa nak kepada kesesatan, maka apa kata Allah, fayattabi'una ma tasyabah, maka mengikut mereka itu akan ayat yang samar tadi, yang mutasyabihat tadi, depa ikut secara zahir. Tuhan dah nyatakan fayattabi'una, maka mengikut mereka itu ma tasyabah, barang yang membawa pada kekeliruan, yang menyerupai Allah dengan yang baru, depa ikut dah tu. Untuk apa? Tu duk jadi perkelahian banyak kan. Habis orang kampung jadi pening. Hak mana satu betul ini? Nah, hak sifat 20 ke? Hak 3 serangkai. 3 serangkai tahu tak? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tu etika depa dah mula masuk dalam sekolah-sekolah rendah. Nah, sekolah rendah dah masuk dah. Sekolah menengah bersama nak pergi mana? Sukatan. No. Bahaya. No. Untuk apa depa mengikut ayat mutasyabihat? Ibtira al-fitnah, kerana nak jadikan dia, nak buat, nak cari fitnah. Sebab tu masuk seorang ya dalam kampung hak jenis tu, habis kucak kacir dalam kampung tu, habis berkelahi habis orang. Orang duk mengaji elok-elok dah, nah, punah habis. Hang kata kat aku kata kat hang. Kalau tak ada depa, tak apa. Ada depa habis. Bukan setakat dia kacau bab akidah, bab khilafiyah pun tak boleh buat apa dah? Tahlil. Tak boleh buat maulid. Tak boleh tu, tak boleh zikir derah. Nah, macam-macam. Harta rekod ni sesat. Habis dia menyesatkan orang. Nah, tujuan apa kamu nak menyeru orang kepada Islam, sedangkan orang yang Islam kamu sesatkan? Tak ada beza. Berjuta orang yang duduk pegang secara, kalau tauhid belajar sifat 20 ni, 90% lebih ulama dunia berpegang lagu ni. Tiba-tiba hang sesatkan dia. Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat, Ahli Kalam sesat. Hak betul hang. Hak Islam dah hampa tolak tepi. Apa nak tarik orang bukan Islam masuk? Tak ada guna. Ada guna je. Hadut Islam dah kita tolak tepi. Puak ni puak sesat, puak ni puak khurafat, puak ni puak bid'ah, puak ni dalalah, puak ni ahli nar, puak neraka ni. La haula wala quwata illa billah. Bila kita kata ada, kami tak kata. Wa batira ta'wili, dan cari mereka yang akan takwil yang sesuai dengan apa yang depa nak. Maka kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat itu malaikat Allah dan orang-orang yang rasikh, orang yang mahir di dalam ilmunya. Siapa kata? Allah. Jadi depa kata, maknanya depa kata depa pun faham nahu. Warasikhun situ waw tu bukan waw ataf. Waw tu waw istinaf lil bayan, kata dia. Nak buat mula ayat balik. Sebab tu wakaf ilallah tu. Kan? Kata ahli sunnah wal jamaah, ulama kita kata waw itu waw ataf. Bila ataf kena sangkut ayat depan dengan ayat belakang.
Sangkut. Maka tidak ada yang mengetahui takwil malaikat Allah dan orang-orang yang mahir pada ilmunya. Makna orang yang mahir ilmu dah, yang cukup ilmu dah, yang boleh mentakwil, yang faham ayat-ayat mutasyabihat ni. Orang rasikh mana? Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, yang berkata mereka itu kami beriman dengan ayat tadi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kami beriman ini adalah daripada Allah ayat tadi. Bukan kita tolak dah. Kullun min 'indi rabbina, semua itu daripada Tuhan kami. Maka kata Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, maka tidak ambil peringatan malaikat orang yang mempunyai hati. Dah ada dah. Panduan kita dah ada dah. Nah, maka bagi kita berpegang bahawasanya orang yang mahir dalam ilmunya juga boleh takwil ayat mutasyabihat. Mereka kata tidak, hanya Allah yang boleh takwil ayat mutasyabihat, manusia tak boleh. Saya kata, kalau kamu kata tak boleh, pandangan saya lah, kalau kamu kata manusia tak boleh nak takwil ayat mutasyabihat, berarti kamu telah menolak satu hadis Nabi, yang mana Nabi telah berdoa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, faqihkan dia, mahirkan dia, fahamkan dia pada agama, dan ajar dia cara takwil. Doa siapa? Doa Nabi kepada Ibnu Abbas, sepupunya. Mana kamu sudah tolak ayat tu, hadis tu. Dan seharusnya kamu mengetahui bahawasanya doa Nabi itu wahyu Allah. Sebab Nabi tak cakap dengan hawa nafsu dia. Nabi tidak berdoa kalau tidak daripada Allah. Betul tak? Kalau tidak daripada Allah, Nabi tak buat. Sebab dia utusan. Maka Nabi doa kepada Ibnu Abbas itu adalah perintah Allah, itu adalah wahyu Allah. Cuba tengok pada surah An-Najmi. Tuhan sebut apa? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tengok ayat ketiga yang keempat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak cakap mengikut hawa nafsu dia, mengikut kehendak dia. Dah. Apa yang dia cakap illa wahyun yuha, semua itu wahyu daripada Allah. Maka doa Nabi tadi wahyu. Dan bertepatan pula dengan pengakuan Ibnu Abbas, wa ana minar rasikhin, kata Ibnu Abbas, aku adalah salah seorang daripada orang yang rasikh, orang yang mahir pada ilmunya. Ibnu Abbas berani mendabik dada dia, kata dia salah seorang orang yang rasikh, yang mampu untuk takwil ayat mutasyabihat. Sebab tu kalau kita tengok tafsir Ibnu Abbas, semua dia takwil, termasuk huruf muqatta'ah, alif lam mim pun dia takwil juga. Nah, alif tu apa dia? Allah. Lam tu apa? Latif. Mim tu apa? Matin. Misal kata, dia letak nama-nama Tuhan pada ringkasan-ringkasan huruf tu. Sebab apa? Sebab Nabi dah doa untuk dia, untuk jadi orang yang rasikh, yang boleh takwil ayat mutasyabihat. Dan pengakuan dia pula, dia kata aku setengah daripada orang yang rasikh. Mana masih ada orang lain lagi. Nak faham? Aku setengah daripada orang yang rasikh, setengah daripada orang yang mahir. Bila dia sebut setengah, maknanya bukan dia seorang, ada lagi orang lain.
Hak ni hak Wahabi perlu faham. Sebut nama senang. Cukup-cukuplah menyesatkan orang. Cukup-cukuplah bagi orang berkelahi apa semua, cukup. Faham dulu ayat 7 surah Al-Imran tu. Faham elok-elok panggil apa, hadam. Bagi hadam betul-betul. Tu baca ayat tu pun dia tujuhlah kita. Yang dia tu ayat mutasyabihat dia pun pakai straight, dia tak rasa kata dia salah dengan tidak mentakwil akan dia. Baik, maka takwil ayat mutasyabihat ataupun kita nak menyerah, nak serah makna kepada Allah, biar Allah lah yang tentukan apa, tapi hak Allah ni, ini adalah Allah yang kata, tapi tidak sebagaimana kita faham. Sungguh Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi hak kita faham tak tahu apa hak Tuhan kehendak dengan hak kita faham. Hak kita faham ni bukan. Apa kita faham? Tuhan duduk atas aras. Itu yang kita faham. Sebab tu berkata siapa? Berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam matan Jawharatul Tauhid. Dia kata wa kullu nasin, dan tiap-tiap nas. Nas ni sama ada pada Quran ataupun hadis. Wa kullu nasin auhama tashbiha, yang memberi waham, yang memberi perasan, menyerupai Allah dengan yang baru. Ayat tu bila kita tengok zahir dia, nampak Tuhan nak serupa dengan baru. Maka apa kata dia? Awilhu, takwillah olehmu. Takwil. Apa makna takwil? Dengan kita tidak menggunakan makna yang segera kita faham. Makna pertama yang segera kita faham, yadun, tangan, alal arsy, duduk sila atas aras. Dah, kita tak guna makna tu. Makna hak segera faham tu. Tu makna takwil. Dan kita guna makna yang lebih jauh, serta kita sucikan Allah daripada menyerupai baru. Yadun guna makna kudrat. Alal arsy istawa guna makna memiliki aras yang tinggi, bukan duduk sila atas aras. Itu takwil lah panggil. Awilhu, takwil olehmu. Au, kalau tak mau takwil, au fawwidhu. Fawwid maknanya kita tafwid, kita serah makna tu kepada Allah. Apa maknanya? Serah kepada Allah, tetapi maha suci Allah daripada menyerupai baharu. Apa yang kita faham bukan. Tu makna serah. Dia kata apa? Kami serah kepada Allah. Bila dia serah? Setelah dia letak makna. Sepatut dia serah sebelum dia letak makna. Dia kata Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Hakikat tangan Tuhan, serahlah kepada Tuhan. Bagi makna dulu baru serah. Sepatut serah, tidak sebagaimana kita faham. Serah dulu. Makna kita serah kepada Allah. Nah, di segi pemaknaan tu kita serah kepada Allah. Hakikat pun kita serah kepada Allah. Dua-dua sekali kita serah. Ni makna dia bubuh. Bila dia nak pergi tak boleh, dia serah ke Tuhan. Tuhan ada tangan, tapi serah ke Allah macam mana tangan dia. Nampak? Dia nak pergi tak boleh lah. Bila nak pergi tak boleh, dia serah. Kalau dia boleh pergi lagi, dia pergi lagi tu. Tu perangai. Kalau kita kata itu, dia kata jahat mulut. Ya, kita nak mempertahankan akidah kita.
Nah, sebab akidah ni lah nak menyelamat kita bila masuk kubur ni, nak menyelamatkan kita. Akidah ni lah. Sebab tu kita mengaji sifat mukhalafah. Tuhan bersalahan akan segala baharu. Tiba-tiba kita pergi ambil Tuhan serupa dengan baharu. Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka. Bila kita kata ada, Tuhan kata, bukan kita kata. Habis tu apa nak letak mana? Laisa kamitsli syai'. Dia kata kami gunalah ayat tu. Tuhan ada tangan, tapi Tuhan tak sama dengan tangan kita. Tu laisa kamitsli syai'. Kena garu banyak sikit. Boleh faham tak? Tak pening ni lagu tu. Ni tak masuk pembaca lagi ni. Macam mana? Nampak-nampaknya tang ni lah juganya. Ingat no? Tu. Maka bila depa kata begitu, depa kata depa salafi. Depa salafi. Saya kata dak kot. Ada depa salafi. Saya kata dak tu salafi. Bahawa ni ada tubik satu video. Dia kata ada orang ustaz duk kata kat dia salafi. Saya kata bukan salafi lagu tu, itu salafi. Sebab saya pun ada belajar cara menterjemuh ayat mutasyabihat bagi kaum salaf. Mujuk juga pi di Syria dulu jumpa tu guru. Dia ajak. Nak tahu macam mana, dia ada satu kitab dia. Cara ulama salaf ini mentakwil ayat mutasyabihat macam mana? Dia pun ada takwil walaupun dia serah. Apa panggil takwil mujmal, takwil secara borong. Kalau hak kita lah ni takwil secara tafsil. Tafsir ni apa panggil apa? Tak, bahasa baru. Bahasa baru lah ni panggil apa? Panggil apa ustaz? Tafsir ni secara terperinci. Mudah. Nah. Tu. Maka kalau kita tengok di dalam cara mentakwil ayat mutasyabihat bagi salaf, hak salaf betul, bukan hak salafi dah. Hak salaf. Marah-marah lah. Dia kata apa? Contoh, kita bawa ayat mai satu. Yadullahi fawqa aydihim. Kita pisat lagi papan sebelum kita berhenti noh. Kita pisat. Dia tak boleh, dia tak puas, dia tak boleh. Kena bagi puas. Baik. Ada boleh siapa report noh? Awal lagi. Okey, kita ambil satu ayat, yadullah fawqa aydihim. Okey, yadullahi fawqa aydihim. Dapat terjemah apa? Bermula tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi Tuhan ada tangan, ya hakikat, bukan majaz tapi hakikat. Berarti Tuhan ada tangan, betul-betul tangan, ya. Muskilah. Tapi kata dia, tangan Tuhan tak sama tangan kita. Nampak tak? Dia kata Tuhan ada tangan, mana dia isbatkan tangan pada Allah, dia mengisbatkan jisim pada Allah, dia mengisbatkan anggota pada Allah. Memang dia kata tak sama dengan tangan kita. Itu lari itu. Cara nak
bihi ta'ala. Baik. Yadun yaliku bihi ta'ala. Mana? Yadun yang layak bagi Allah. Dia tak tangan, tak kata pun tangan yang layak bagi Allah. Jangan terjemah. Kalau nak ikut salah, jangan terjemah. Yadun, yadun. Tapi yadun yaliku bihi ta'ala. Yadun yang layak bagi Allah. Sebab apa kata begitu? Sebab ada dalam kepala kita. Bila yadun, dia ada jari lima. Tidak? Nampak ada telapak, ada belakang. Bila sebut, kita dah mula baca yadun, tangan. Tangan apa ni? Maka dia kata, yadun yaliku bihi. Yadun yang layak bagi Allah. Jangan terjemah tangan. Okey? Baik. Laisa kama nafham. Tidak sebagaimana kita reti. Hak kita reti pada tangan. Tuhan kita reti. Yadun adalah tangan. Itu yang kita reti. Jadi ulama dulu kata apa? Yadun yang layak bagi Allah tidak sebagaimana kita faham. Apa yang kita faham? Yadun. Tidak sebagaimana kita faham. Kemudian dia kata lagi, wal haqiqatu nufawwidu ila Allah. Bermula hakikatnya. Hakikat apa? Hakikat yadun. Bermula hakikat apa? Hakikat yadun tu nufawwidu ila Allah, kami serahkan kepada Allah. Maknanya di segi pemaknaan pun dia serah pada Allah, hakikat pun dia serah pada Allah. Nah, nufawwidu ila Allah. Nah, kemudian subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka itu sifatkan. Apa orang yang sesat sifatkan. Maha suci Allah. Yang kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka. Maha suci. Ini cara salah. Nah, cara kholak, cara kita bawa Pak ulama mutakhir ini, kholak dia kata apa? Dia tak terima. Tapi tak terima secara takwil. Nah, yaitu bermula kekuasaan Allah itu mengatasi kekuasaan mereka itu. Dia terjemahkan yadun dengan makna kekuasaan. Yadun diterjemah dengan kekuasaan, kudrat Allah. Bermula kekuasaan Allah itu mengatasi kekuasaan mereka itu. Maka tak timbullah apa dia tadi, keliru tadi bilang terangkat kekeliruan. Boleh tak suka ni. Saya pernah bawa balik rumah ini. Lepas beli bawa okey, balik-balik tengok ada bawa tak masjid ada biasa. Dah biasa. Boleh nampak no? Demikian juga dengan ayat yang lain. Banyak kalau nak bahas dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, hadis pula yanzilu rabbukum. Nah, hadis yanzilu rabbukum. Nah, telah turun Tuhan kamu, kata dia, pada tiap-tiap malam, pada 2/3 malam ke langit dunia. Kemudian menyeru ia. Ada siapa yang nak minta apa, mana Tuhan turun. Kalau sebut Tuhan turun, makna betul ya, Tuhan di atas.
Mana Tuhan bertempat lagi? Dia kata betul lah, Tuhan di atas aras. Oh, di atas gitu ke? Tak, dia renggang lagi, renggang sikit lah. Mana bukan rapat. Rapat tu mana dia berhajat pada arah pula dah. Renggang tangan mana? Mana renggang pun masih di pihak atas. Tak, dia atas lagi, atas lagi. Atas tu sampai kepada satu tempat, ni saya baru dengar pula hal baru, satu tempat yang dinamakan dia apa dia panggil? Makan adami. Sampai kepada satu tempat yang dinamakan tempat yang tak ada. Tempat tak ada. Macam mana? Macam kata tempat ni ada, tapi tempat ni tempat juga, tapi tempat hak tak ada. Dia tak kena mengena dengan makhluk. Pula dah. Habis tu makan adami tu apa dia? Tak boleh tanya banyak lah. Mana? Haji noh. Jangan tanya banyak. Tu dah. Dia buat naik Tuhan. Mula dia atas arah. Lepas tu bila kita tekan sikit, dia naik lagi. Tuhan naik lagi. Dia atas lagi. Atas lagi. Sehingga sampai satu tempat yang dinamakan makan adami, kata dia. Makan tu tempat, adami tu tak ada. Tempat yang tak ada. Tempat tak ada macam mana? Duduk berkelahi sama-sama mereka. Hak ni tanya soalan, hak ni jawab. Hak tanya soalan, tanya Tuhan di dalam alam ke di luar alam? Dia kata di luar alam. Luar pun tempat juga. Dia tanya lagi, kepada ketika Tuhan turun pada 2/3 malam tu ke langit dunia tu, Tuhan di luar alam ke? Tuhan turun masuk dalam alam ke separuh di luar, separuh di dalam? Depa pun mula pening. Nak pergi letak tang mana Tuhan ni? Dia doa dia kata di luar alam juga. Habis. Dia banyak versi rupanya. Banyak versi dia punya Wahabi punya cerita ni, dia banyak versi. Kadang sama-sama depa pun tapi pokok pangkal dia Tuhan di atas aras tu dia. Kemudian dia combinekan, dia campurkan dengan satu hadis yang dinamakan hadis jariyah. Yang mana Nabi tanya kepada seorang hamba perempuan, Aina Allah? Nah, jawab hamba perempuan tu, fis sama, di langit. Di langit. Nah, aina Allah? Di mana Allah? Dia kata fis sama, di langit. Man ana? Siapa aku? Dia kata engkau adalah Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Fa'atikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia kerana dia adalah orang yang beriman. Maka ini menjelaskan bahawasanya Nabi pun mengakui pegangan yang dipegang oleh Jariyah, bahawa Tuhan di atas langit. Dah kita tanya, di langit ke di aras? Dalam hadis kata di langit, dalam Quran kata di aras. Yang mana satu? Sama aja? Tak sama. Langit lain, aras lain. Aras di atas langit, langit di bawah aras. Langit ada 7, aras ada 1. Kan jangan buat belit-belit. Allah, Allah, Allah. Dia boleh buat belit kita pula dah. Bagi jelas lah mana satu. Dah hampa nak combine. Maknanya Tuhan di atas langit, hak ni kata. Nah, hak nu pula mai atas aras. Yang mana satu? Hak Syam syok lagi. Hak Syam. Tok Guru dia mengajak. Dia kata, "Praca yumun balangของเขา." Tuhan di atas aras dia. Duk bersemayang di sana. Anak murid tanya, balang tu, aras tu baru ke qadim? Dia kata baru. Berarti Tuhan sedia aras baru. Anak murid tanyalah, masa tak ada aras dulu, masa aras belum dicipta,
Tuhan di mana? ก่อนที่พระองค์จะสร้างบัลลังก์ของเขาพระองค์อยู่ที่ไหน Faham tak faham sudah? Faham lah abad dah tadi. ก่อนที่พระองค์จะสร้างบัลลังก์ของเขา sebelum Tuhan nak buat aras tu, พระองค์อยู่ที่ไหน Tuhan di mana? Apa jawapan dia secara spontan? Bun kon mek. Tuhan di atas awan. La haula wala quwwata illa billah. Tak penin ke tuan-tuan? Buat kemai tak? Akidah pun penin lah. Lah ni mereka ambil kat mereka ahli sunnah mereka. Buat-buat kita ni ahli kalam dia panggil. Dia panggil ahli kalam buat kita. Dia ambil ahli sunnah. Sebab apa dia ambil ahli sunnah? Sebab dia tahu hak Nabi jamin hanya ahli sunnah. Yang mana Nabi sebut, wasataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa al-wahidah. Akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Semua dalam neraka illa al-wahidah, kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, famal wahidatu ya Rasulullah? Yang satu tu siapa? Allati ana 'alaiha wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut sahabatku. Dan dalam riwayat yang lain Nabi kata ahlus sunnah wal jamaah. Geng-geng kita ada pasal kita pegang hadis. Pegang hadis kalau tak berguru buat apa? Tafsir sendiri. Allahu akbar. Nah, Imam Syafi'i lagi tak betul dia berkata. Adalah tempat Imam Syafi'i tak betul dia berkata. Imam Nawawi, Imam Ghazali lagi banyak hadis dhaif, bukan setakat dhaif, ada hadis maudhu' lah apa semua. Kalau nak bicara pasal depa tu jenuh, tapi malam ni khusus untuk depa. Nah, kita buat khusus untuk depa. Pasal nak masuk bab dia ni. Nanti kita akan cara bagaimanakah cara kita nak faham bersalahan Allah akan segala baharu. Sebab bila kita dengar depa hurai, sama aja. Tuhan pun ada muka, Tuhan pun ada tangan, Tuhan pun bertempat, Tuhan begitu, Tuhan gini. Jadi macam tak ada perbezaan. Nah, dia kata Tuhan ada tapi tidak bertempat. Mana mungkin benda ada tidak bertempat? Dia pun mula main akal. Mula dia kata kita main akal. Bila dia kata mana mungkin benda tak bertempat? Ni hak besar sendiri cakap ni. Bukan kecil-kecil, bukan anak seluang. Hak bapak Jos cakap. Kalau anak seluang bolehlah kita kata dia tak faham lagi kot. Mana ada? Dia tanya mana ada? Benda tak ada tempat. Benda ada tak ada tempat. Mana ada? Tak masuk akal kan? Takkan Tuhan ada tak ada tempat? Habis. La haula wala quwata illa billah. Wallahu khaliqul makan. Allah yang menjadikan tempat tu. Allah mawjud bila makan. Allahu khaliqul makan. Allah ada tanpa tempat, dan tempat itu adalah dijadikan oleh Allah. Macam mana? Sedap malam ni kelahi dengan orang tu. Bukan nak berkelahi, nak bagi penerangan. Sebab bimbang orang kita ni banyak duk tonyoh dalam Facebook, duk tonyoh dalam apa dia YouTube, duk nampak depa tu banyak duk post. Nah, sebab apa? Depa nak masuk masjid banyak tak boleh. Ada apa boleh dia perlih lah. Tonyoh masuk tu. Orang kita duk tonyoh, dia tahu dah kita duk tonyoh. Jumpa jual sedap ni Quran hadis, Quran syok ni syok. Syok dengan tak tahu apa. Nah, tengok dah jatuh parik dah. Takkan jatuh parik kok Quran hadis. Yalah, Quran hadis ikut kepalamu. Nah, tengoklah ulama tafsir macam mana. Tengok pandangan ulama macam mana. Kalau berkait dengan mazhab, tengok pula mazhab ni kata lagu mana. Bila apa nak pegang mazhab tu, jangan disesatkan mazhab lain.
Depa cara mudah mengaku Syafi'i tapi kami tak terikat dengan Syafi'i. Mengaku mazhab Syafi'i tak terikat dengan Syafi'i. Yang mana dalil kuat, Imam Ahmad kuat dalil, kami ikut Ahmad. Hak Maliki kuat, kami ikut Maliki pula. Jadi tidak tetap mana-mana satu. Ini adalah sangat bahaya. Maka berpegang bahawa mereka adalah orang yang alim hadis, ahli hadis. Ada noh malam ni noh. Cukup noh. Cukup. Tu bendera naik tak apa. Nanti kita baca semula. Nah, wa mukhalafatu ta'ala al-hawadis wallahu alam. Pandai dia pergi masuk tajuk dia awal. Bila masuk awal dia nak kena tak boleh dah. Dia masuk bilah bagi sampai. Baik. Takut tuan-tuan menyesal main mengaji malam ni kitab tak baca. Okey ke? Boleh no? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa asin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wansurna alaihim. Allahumma ar'am qulubahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ansuril mustad'afin wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil Israel wal Amerika wa man ma'ahum. Allahumma ahlikil Israel wal Amerika wa man ma'ahum. Allahumma ahlikil Israel wal Amerika wa man ma'ahum. Izimhum ya Allah, izimhum ya Allah, izimhum ya Allah, wansurna alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.